Okay, so for example, okay, right. So for example, okay, untuk centripetal force ini, you boleh tengok this one. A car move in a roundabout. The centripetal force is produced by the friction between wheels of the car and the road surface. Okay, so tayar, geseran tayar dengan jalan pada roundabout tersebut. So itu yang menyebabkan the car stick to the circular motion. Okay, so another example about the centripetal force is the rotation of a coin on a turntable. Turntable, the central force provided by the friction between the disc and the coin. So, duit shilling kita letak atas meja yang boleh berpusing. You pernah tengok tak kalau kita makan dekat restoran ke apa ke, dia ada satu meja, meja tu meja bulat and then dia kat tengah-tengah tu ada tempat letak lauk dan lauk tu kita boleh pusingkan dia. Dan kita nak ambil lauk yang sebelah depan kita tu dan kita rotatekan. Kita turnkan meja kecil yang kat tengah-tengah tu. Pernah tengok tak? Benar. Okay, so itu yang dia maksudkan. So that kalau kita letakkan makanan atas tu dan kita pusingkan dia, kenapa makanan tu tak tercampak? Because dia ada daya yang hold dia supaya dia boleh bergerak dalam bentuk putaran. So daya itu adalah datangnya daripada friction between pinggan makanan tu dengan permukaan disk turntable tu. Okay so itu ialah gambaran lah untuk kita punya daya yang centripetal force ini. Okay, so apa yang kita nak bincangkan pada hari ini about the centripetal force is mengapa satellite ataupun bulan yang berada di orbit bumi ini tidak terkeluar daripada orbitnya. Mengapa mereka boleh berputar pada laluan yang sama sepanjang masa tanpa terkeluar daripada orbitnya, tanpa terkeluar daripada laluannya. Okay, kita tak nampak pun ada daya yang memegang. So, actually daya itu adalah daya centripetal. Okay, so yang ini adalah satu lagi contoh apabila a stone is tied to a string. Okay, kita ikatkan sebiji batu pada string and then kita spinkan dia in a horizontal circuit. In a horizontal circle. Okay, kita buat putaran. Okay, dapat bayangkan tak? Kita putarkan dia. Ikat pada tali batu tu dan kita rotatekan dia in a circular motion. Alright, jadi daripada mana datangnya daya centripetal itu yang menyebabkan stone tadi tu dia berputar mengikut circular motion. What do you think? Nisa Batrisha? Bila string tu tegang. Bila string tu tegang, so dia datang daripada mana daya tu? The tension of the string. Yes, tension of the string. Okay, daya tegangan tali. Okay, daya tegangan tali. So, itu yang menyebabkan stone itu terikat. Dia tidak boleh bergerak. Okay, so kalau yang gambaran untuk contoh yang ketiga ini, kita nampak lebih menyerupai bulan yang mengelilingi bumi. So, let's say this is bumi and this is moon. Okay, tapi dia ada tali tak yang memegang dia? Ada tak tali yang memegang dia menyebabkan dia rotate tu? Zulaika? Tak ada. Tidak ada. Tapi itulah daya yang kita panggil sebagai centripetal force. So daya centripetal force itu untuk bulan mengelilingi bumi adalah datang daripada force of the gravity that acting upon the moon. Okay, sebab bumi ini dia ada daya tarikan graviti yang menarik semua objek ke bumi. Okay, dalam masa yang sama bulan juga mengenakan daya yang menarik bumi ke arah bulan. So daya-daya ini menyebabkan bulan itu tidak terkeluar daripada orbit. So dia akan rotate. Okay, mengikut laluan dia. Okay, itu dari segi sains. Okay, pembelajaran kita dari segi sains, teori kita daripada segi sains. Tapi sebenarnya siapakah yang menyebabkan dia boleh berputar itu? Zafrin. Ya, teacher. Ya, siapa sebenarnya yang menyebabkan bulan itu berada pada orbitnya, tidak terkeluar sepanjang kita hidup kat dunia ni? Gravity.
Kekuasaan siapa yang lebih Kekuasaan besar daripada Allah. graviti? Ya. Dalam Al-Quran pun ada. Okay. So, cumanya sebab sains ini dia mesti setiap benda yang berlaku tu ada reason. Ada alasan dia. Jadi saintis kaji dan kaji dan kaji. So inilah teori yang datang daripada fikiran manusia. Okay. Tapi sebenarnya bagi orang Islam kita berpegang kepada keimanan kita bahawa tiada kuasa lain yang lebih besar yang menggerakkan semua benda dalam dunia ni. Kekuasaan yang Maha Esa. So kita kena sentiasa bersyukur betapa kedilnya kita, betapa kecilnya kita ni sebagai seorang hamba. So apabila kita belajar benda-benda ni semua, okay, kita akan dapat lihat betapa besarnya kuasa yang Maha Esa dan betapa kedilnya kita sebagai seorang hamba. Okay, so dalam masa yang sama kita belajar jugalah dari segi sains, penjelasan dia mengapa benda ni berlaku. Okay, baik. So inilah dia yang dipanggil sebagai Sagittarius. Bukan sahaja bulan, okay, contohnya matahari. Okay, matahari tu dia mengelilingi planet ataupun planet yang mengelilingi matahari. Aimi Syafina. Ya, cikgu. Pada pandangan you, matahari itu yang mengelilingi orbit bumi ataupun bumi yang mengelilingi matahari? Bumi mengelilingi matahari. Setuju ke Alia Hidayah? Ya, saya pun Setuju rasa ke? Betul ke bumi yang mengelilingi matahari? setuju. Ya. Okey. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari. So matahari itu adalah satu sumber cahaya yang terbesar dalam kita punya universe. Okey, sebenarnya matahari itu adalah sama dengan bintang-bintang lain yang ada dalam galaksi kita. Cuma kita berpusat kepada matahari. So actually dia sama. Okay, bintang-bintang yang lain juga adalah sebenarnya adalah matahari. Cuma kita tak nampak. Cuma waktu malam je kita boleh nampak. Kita nampak kedipan bintang di langit. Itu sebenarnya adalah bintang-bintang itu sebenarnya sama konsep dia dengan matahari. Di permukaan matahari itu sebenarnya adalah letusan supernova, letusan gas hidrogen yang sangat panas. Dia adalah, kalau you belajar nanti masa form 5, dia adalah apa nama dia tu, pembelahan nukleus. Apa nama dia, saya lupa. Sekejap hidrogen combine dengan hidrogen. Ya Allah, saya lupa lah nama dia. So apabila dua gas hidrogen bergabung, so dia akan menghasilkan letusan ibarat macam bom atom yang sangat-sangat kuat pada permukaan matahari itu. Okay, dan dia punya temperature adalah berbilion-bilion Kelvin. So dia sangat panas, okay, dan dia boleh menghasilkan cahaya lah berjuta-juta kilometer daripada bumi kita boleh nampak. Itulah dia sinaran yang menyinari kita pada waktu siang. Okay, so bulan juga sebenarnya adakah menghasilkan cahaya sendiri. Waktu malam kalau kita tengok bulan penuh mengambang, kita nampak cahaya bulan. Kan? Adakah bulan sendiri menghasilkan cahaya? Tak. So dia apa? Pantulkan cahaya. Dia pantulkan cahaya siapa? Matahari. Dia memantulkan cahaya matahari. So kita akan nampak bulan tu sebenarnya sangat cantik bersinar. Sedangkan sebenarnya dia datang daripada cahaya matahari. Okey, saya dah ingat dah. Okey, letusan pada permukaan matahari itu kita panggil dia sebagai fusion. Okey, so fusion ini dia adalah menggabungkan gas hidrogen jumpa dengan hidrogen. So dia akan menghasilkan satu tenaga yang sangat besar. Okay, kalau pernah dengar tak nuclear energy? Pernah. Okay, nuclear energy ini dalam reaktor nuklear ya. So dia digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Kalau dekat Malaysia ni tenaga elektrik dihasilkan menggunakan sistem jana kuasa hidrolik. Ada dengar kan? Hidrolik ataupun menggunakan tenaga kuasa dekat power plant, dia pakai arang batu kan, dia pakai arang batu untuk membakar relau dia tu untuk panaskan air. So air yang panas tadi tu akan menghasilkan wap.
Warp tadi akan putarkan turbine, iaitu satu dynamo yang sangat besar. So dia akan menghasilkan electricity. So sama dengan nuclear energy. Nuclear energy di bumi, dekat bumi dia gunakan fission, pembelahan nukleus. So dia pakai bahan radioaktif uranium yang ditembak dengan neutron. So apabila tembakan neutron mengenai uranium tadi, uranium tu nukleusnya akan terbelah. So pembelahan nukleus tadi tu dia akan menghasilkan satu tenaga haba lah. So tenaga haba itu yang digunakan untuk panaskan air tadi. So air itu bertukar kepada steam. Steam itu yang dia gunakan untuk memutarkan satu dynamo yang sangat besar dalam power plant. So tujuan dia ialah nak dapatkan tenaga tu. Tenaga haba tu yang dia nak dapatkan untuk memanaskan air. Air tadi tukar kepada steam. Steam itu digunakan untuk memutarkan turbin. Tu you akan belajar masa form 5. Okay, ini fission. Fission, reaktor nuklear ni menggunakan pembelahan nukleus uranium tadi. Itu nama dia fission. So fission tu dia buat di bumi. Kita boleh buat menggunakan reaktor nuklear. Kita gunakan bahan radioaktif yang boleh didapati di bumi. Nama dia uranium. Okay. So satu lagi teknologi yang saintis tengah kaji sekarang adalah fission. Fusion. Di mana dia nak bawa letusan yang berlaku di permukaan matahari yang menghasilkan tenaga yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat besar itu, dia nak bawa ke bumi. Jadi sekarang dia orang tengah mengkaji, tapi ada dia baru buat dalam bentuk yang kecil lah. Dia nak bawa letusan matahari itu ke bumi. Sebab apa? Untuk menggabungkan gas hidrogen ini, dia perlukan tenaga suhu yang sangat tinggi. Berbilion-bilion Kelvin. So macam mana nak buat tenaga memanaskan relau itu sehingga berbilion-bilion Kelvin. You boleh bayangkan sendirilah macam mana saintis ni dengan otak yang Allah kurniakan ni, dia boleh fikir untuk menghasilkan tenaga melalui fusion ini. Gabungan gas hidrogen. Dia nak combine gas hidrogen ini untuk menghasilkan tenaga haba yang besar dan dia nak wujudkan satu lagi logik. Kalau yang kita pakai sekarang ini nuclear energy. Nuclear energy ni dia banyak efek dia. Kan? Pernah dengar tak Chernobyl? Kebocoran letupan reaktor nuklear Chernobyl pada tahun you all belum lahir kot, 18 ke 1980-an, saya pun tak ingat lah, tapi dah 20 tahun. Okay, menyebabkan radiasi tersebar ke seluruh dunia. Okay, kebocoran tu menyebabkan radiasi, kesan radiasi, ada macam-macam lah mutasi gen kan. Jadi sampai sekarang Chernobyl tu ialah di Ukraine. Okay, kawasan itu jadi haunted zone, tak boleh sesiapa pun masuk. Itu keburukan nuklear, tenaga nuklear ni kan. Jadi dia nak cari satu sumber tenaga yang bersih, so dia gunakan fusion ini. So belum lagi ada, baru percubaan dalam bentuk yang kecil-kecilan. Tapi mungkin in the future, kita akan dapat bawa letupan matahari itu ke permukaan bumi. Dia buat dalam makmal untuk menghasilkan tenaga yang sangat besar, untuk menghasilkan tenaga elektrik. So ini adalah tenaga yang boleh diperbaharui. Tenaga dia bersih, tidak mencemarkan alam sekitar. Jadi itu sebabnya kita cuba untuk mencari tenaga-tenaga baru yang boleh diperbaharui. Sebab nuclear energy ni uranium. So uranium ni ialah bahan yang tidak boleh diperbaharui. So satu hari nanti akan habis. Sama juga macam di Malaysia banyak pakai arang batu. So arang batu juga satu hari nanti akan habis. So kita beralih. So sebab sekarang ni manusia semakin ramai, okay, dunia semakin tua, jadi banyak sumber-sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui akan habis satu ketika nanti. Jadi macam mana manusia nak survive? So itulah dia peranan saintis-saintis ni, dia berfikir dengan otak yang Allah bagi, akal yang Allah bagi ni, kita berfikir untuk menghasilkan tenaga baru untuk kelestarian kehidupan manusia. Itulah dia. Okay? Panjang pula cerita saya. Nak cerita pasal centripetal force saja ni. Okay. So daya adalah disebabkan oleh force of gravity ini. Okay, boleh so saya ulang semula. Centripetal force adalah force needed by an object to keep in a circular motion. So ini ialah dia punya definition. Okay, ada soalan tak setakat ini? Fatimah Zara? Tak ada, teacher. Boleh Alright, kita move kepada formula untuk centripetal force ini. Okay, so force
Bila disebut tentang force, maka unitnya adalah Newton. So ini adalah formulanya. F iaitu centripetal force equal to mv squared over R. Apakah itu M? M-nya adalah mass. Okay, so mass siapa? Mass of the object. Okay, V squared, V ialah linear speed. Kelajuan objek itu berputar. Okay, kuasa 2. Okay, over R. R is the radius from the center of the Earth towards the center of the moon. Contohnya kalau kita kira, okay, contoh bulan Okay, ini adalah bumi. So dia mengelilingi. Alright. Dia mengelilingi bumi. Sekejap. Hang pula saya punya ni. Okay. So dia mengelilingi ni. So mass ini adalah mass objek ni. Mass untuk moon ni. Kenapa ni? Sekejap. Okay, ni moon. So ini earth. So M ini adalah M untuk moon. V ini ialah kelajuan bulan mengelilingi mengelilingi bumi, kuasa 2. So R adalah jejari. Okay, daripada center bumi ke center bulan. So ini ialah R dia. Okay, boleh faham ke? Ada soalan ke? Boleh ya? So mv squared over R, kita akan dapat centripetal force-nya dalam unit Newton. So dalam masa yang sama, kita ada formula F equal to ma, di mana mass objek darabkan dengan dia punya acceleration. So F ni juga adalah centripetal force. Jadi kita samakan dia untuk kita dapatkan berapa nilai acceleration. Tadi kita dapat daya dengan dia punya hal laju. So hal laju memang dah ada lah. Hal laju dia mengelilingi bumi tu, dia dah ada hal lajunya. Jadi kita gabungkan formula F equal to ma dengan mv squared over R untuk kita dapatkan nilai acceleration. Berapakah pecutan? Okay, bulan mengelilingi matahari. Contohnya lah. Jadi apabila kita cancel off, alright, so kita dapat tadi M dengan M kita boleh cancel. Okay, dan kita dapat formula dia adalah V squared over R sama dengan A. Okay, dapat? So, ini adalah formula untuk mencari nilai acceleration ataupun centripetal acceleration. Okay, ada soalan? Boleh? Faham Okay, bagus. Alright, so saya bagikan link untuk kelas KIK untuk kita cuba example 6. Okay, sekejap So Farah dah masuk ke? Iza? Siapa yang masuk tu? Belum, madam. Siapa yang baru masuk tu? Baru 89 orang. Masih ada lagi yang tak hadir ni. Itulah you all sendiri dah dengar apa bonda cakap. Apa pesanan daripada bonda. You all sendiri dah tengok analisis you all punya ujian macam mana. Orang yang sama berada di bottom. Orang yang sama berada di atas. Di top. So belajar benda yang sama. Subjek yang sama. Guru yang sama. Yang berbeza adalah penerimaan you sendiri sebagai pelajar. So you muhasabah diri, nilaikan diri sendiri ya. Banyaklah. Okay, benda yang berlaku ni mesti ada sebab, reason, alasan. Okay, so benda tu datang dari diri you sendiri ya. Banyak sebab dia. So muhasabah diri, cari kenapa jadi macam tu. Okay, so yang lain-lain kena hulurkan bantuan kerana you all satu batch. Okay, kerjasama dalam satu pasukan. Orang tak tengok, orang tak sebut orang perseorangan, orang akan sebut batch you. Jadi, kerjasama. Bantu-membantu. Okay? Baik, dah dapat? Boleh masuk? Okay, bergerak kepada kelas KIK. Okay, kalau kelas KIK, kita tengok dia punya slide adalah nombor berapa tu? Kita tengok. Sekejap Slide untuk example 6. Okay, sebelum tu kita tengok centripetal force tu dulu, definition dia.
Okey, slide nombor 8. Ya, Natrisha, ada apa masalah Natrisha? Natrisha, ada apa masalah? Natrisha. Okey, Nurul Nadira Khalid ada dalam ni tak? Nurul Nadira. Ya, Nurul Nadira. Dah hantar belum borang PAJSK? Dah cikgu. Bila you hantar? Tadi. Baru tadi. Okay, so betul dah hantar nanti saya check. Make sure you ada So tinggal Amal seorang je belum hantar. Fitrah tolong kejar Dah berapa lama dah ni saya minta tak dihantar lagi. Borang yang warna-warni tu. Kena hantar pada saya. Dengar tak Fitrah? Dengar, madam. Tolong ingatkan Almas. Saya dah mesej Almas tapi satu tik je. Mana dia menghilang. Dia dah Alright. PM, madam. Apa dia? Almas. Dia PM. Memang dia PM tapi dia tak hantar pun. Dia PM je nak buat apa? Saya nak borang tu. Dia baru PM saya ke apa ni? Sebab tadi saya PM dia tanya masuk kelas fizik ke tak. Dia kata tak. Lepas tu saya dah suruh dia PM madam sebab madam tanya. Oh, okey. Baru message. Okey. Dah. Maaf teacher, saya tak masuk kelas sebab demam. Lepas tu saya tanya borang PAJSK, dia kata sorry teacher, nanti saya hantar. Alright, okay. So what is centripetal force and its formula? So formula dia F equal to mv squared over r. Okay, kalau kita nak cari acceleration, okay, so tuliskan sekali lah formula dekat situ. Okay, filzah mana? Filzah keluar masuk. Si filzah ni. Alright, centripetal force is a force needed by object to keep in a circular motion. Okay, very good. Alright, V squared over R. Good. Ain Najiha tak tulis lagi? Ain Najiha. Where is Ain Najiha? Tengah buka tak dapat kejap. Okay, good. Force needed by an object to keep an object in a circular motion. Good. Okay, good. Okay, saya check mana yang saya sempat tengok ya. So make sure you tulis ya. Jangan tak tulis. You tak tulis, you yang rugi. Saya tak rugi apa-apa. Okay. Okay, yang mana yang dah siap, you all boleh pergi ke slide number 9 untuk buat example 6 tadi. Okay, you buat dulu. Sekejap lagi saya tengok. So, saya tengah check untuk definition dan juga formula. Alia, what is the formula? Okay.
Alright, lagi. Ria Sofia. Zara. Tengku. Tengku. Tengku Anis Tengku apa namanya ni? Formula Ya, untuk madam. acceleration. Ya, yeah, acceleration mana? Okey, lupa. Hmm. Insyirah formula untuk acceleration. Okay. Okay, Filza. Ainu Madriah ada Ainu Madriah. Ada, madam. Hmm. Madam, yang cari Ya. force ni final unit dia Newton lah. Force ialah ya, betul, Newton. Alright, Nuha. Nuha binti Amran ada. Yes, teacher. Hmm. Mana nama si Nuha ni, tak jumpa pula. Nuha angkat tangan Nuha. Button hijau. Okay. Alright, okay, kita bergerak kepada soalan kedua. Example 6. Alright. Okay, Nuha tolong bacakan soalannya. A coin of mass 0.0025 kilogram placed 0.3 meter from the center of a rotating horizontal turntable with speed 0.5 meter per second. Alright. Calculate the centripetal force needed to keep it moving in the circle. Teacher, Okay, macam ya. Ya, teacher hilang off presentation. Tak, bukan nak off presentation. Saya share screen tu hilang. Si Nuha baca je dia punya soalan tu. Okay Nuha. Kejap saya share screen sekejap. Nuha tunggu kejap. Putus. Okay. Nampak tak? Dah keluar belum? Nampak sikit. Nampak dah? Yuhu. Ada? Nampak teacher. Okay. Alright. Okay, soalan pertama. Centripetal force needed to keep it moving in the circle. So, objeknya siapa? Nuha, objeknya ialah? A coin. Coin. Okay, jadi F dia nak centripetal force. So, F equal to, okay, bacakan jawapan you macam ni kira. Formula yang kita guna F equals to mv square over r. Jadi dalam soalan ni M dia kita dapat 0.0025 kilogram. Lepas tu radius dia 0.3 meter. V dia 0.5 meter per second.
Lepas tu masukkan, kira-kira dapat 2.083 times 10 to the power of 3 Newton. Okey. Semua orang dapat jawapan sama macam Nuha? Sama. Okey. Dapat sama, tolong tandakan right. Okey. Baik. Soalan seterusnya Nuha, B. Acceleration. Calculate the centripetal acceleration. Jadi formula yang kita guna A equals to V square over R. Jadi kita masukkan 0.5 square over 0.3. The answer is 0.833 meter per second. Yes. So jawapan acceleration unit mesti meter per second per second. Okay. 0.833 meter per second per second. Dapat semua orang? Dapat. Okay. So tolong tandakan right. Okay. Thank you Noha. Okay. Ada soalan tak untuk example 6 ni? Boleh ya? Teacher, Ya saya. yang Nak tanya first apa? tu kalau dapat 0.0208 Newton, betul tak teacher? Berapa? 0.02. 0.02? Oh, you tak letak darab 10 kuasa boleh juga? Boleh je. Okey, tapi biasanya kita nak mudah, kita tulis dalam bentuk apa nama dia tu? Apa nama dia tu? Form apa nama dia ni? Standard form. Standard form. So lebih selamat kita letakkan dalam bentuk standard form lah. Okey? Boleh ya? Letak dalam standard form lah, senang. Siapa yang tanya tadi tu? Zulaika. Thank you teacher. Siapa yang tanya tadi? Zulaika ke yang tanya? Insyirah. Insyirah. Okay. Alright. Okay, Insyirah kena jawab dalam bentuk standard form lah. Okay, so semua dah dapat. Kita move kepada example seterusnya. Muka surat 10. Okay, example 7. Okay, I would like to call... sekejap, saya tengok siapa aku nak panggil ni. Sekejap Okay, Gina. Gina, kau angkat tangan Gina. Aku nak buka slide kau. Gina Kalila. Mana si Gina ni? Tak menyaut kau ni. Baru je belajar adab dengan Ustazah Haniza. Malam bila? Malam semalam ke malam tadi? Malam kemarin. Kan? Jangan biarkan cikgu memanggil nama berkali-kali. Dah lupa ke? Ingat ke tak ingat apa Ustazah Haniza bagi tahu? Ke tak masuk meeting? Hana Suraya, dengar tak? Dengar, madam. Nasib baik kau menyaut. Si Gina mana Gina? Ya, madam. Asal kau tak menyaut? Sorry, madam. Kau duduk kat bintang mana? Jauh gelombang bunyi nak sampai ke telinga kau tu. Okay Gina, saya nak you baca soalan example 7 tapi sebelum tu tolong raise hand dekat kelas KIK. Saya nak pergi ke slide you. Ya, madam. Yang keluar masuk meeting ni apa hal? Saya tak minta you all on camera pun. Bila tak on camera, data sepatutnya boleh save banyak. Saya tak minta you all on camera pun. So that you can save banyak data you. Pun masih lagi left masuk, keluar masuk. Tu pun satu adab juga. Okay Gina, where are you? Cepat. Gina. Aku cari ada tak nama si Gina kat sini. Tak ada pun. Kau masuk ke tak kat dalam slide ni Gina? Kau masuk kelas sikit ke tak? Tak ada nama kau ni? Tadi saya nak masuk tapi dia loading. Asal tak bagi tahu, tak boleh masuk? Oh, senyap je macam tu. Cuba lagi sekali. Kau ada masalah internet ke apa? Kot.
Kot baru pertama kali ke masuk kelas kek? Baru pertama kali ke online? Tak tahu ada masalah lain ke tak? Gina, Sebelum ni boleh je ada. cuba lagi sekali. Tapi, kejap. Izwa. Nurul Izwa Nafisa. Ni dia. Ini dia sebabnya. Dipanggil berkali-kali tak menyaut. Buat aku naik darah. Mana Nurul Izwa Nafisa? Ya. Kau pun sama. Duduk kat Planet Marih ke? Jauh sangat gelombang bunyi nak sampai kat telinga kau tu. Izwa, angkat tangan. Dekat kelas kek. Izwa. Izwa Nafisa. Buang masa panggil. Dia jerit-jerit panggil tak menyaut. Okey, baca soalan 7. Example 7, cepat. The frictional force between the wheels and the surface of the road is 6,480 Newton when the car moves in a roundabout of radius 50 meter. The mass of the car is 1,000 kilogram. Calculate the linear speed of the car. So, dia nak cari linear speed. Simbol untuk linear speed dari apa dia, Izwa? Tulis formula untuk centripetal force tadi. Kalau betul kau dengar aku ngajar tadi, kau betul aku ngajar tu kau dengar, kau boleh tulis formula dia. Tulis sekarang. Izwa. Gina, you dah boleh masuk belum? Gina Kolila. Ya, teacher. Dah boleh masuk belum? Kelas kek. Saya dah tekan go, dia still loading lagi. Kau left meeting ni dulu, tutup semua sekali, masuk lagi sekali. Okay. Okay, Izwa. F equal to mv squared over R. Okay, sekarang maklumat apa yang diberi dalam soalan ni? 6480 tu apa? Izwa. Force dia. Force apa? Force between the wheels dengan surface of the road. So, kalau dalam formula tu nak masuk kat mana? Masuk dekat F. Ganti sekarang. Okay, Helmalia Soleha. Ya, saya. Okay, frictional force between the wheels and the surface of the road, dia bagi 6480 Newton. Kenapa dia boleh diletakkan sebagai F? F dalam formula tu, F tu merujuk kepada apa tu? Helmalia. Centripetal force. Yes, so centripetal force diwakili oleh siapa dalam soalan ini? The wheels and the surface of the road. Yeah, frictional force dia. So frictional force dia itu adalah centripetal force dia. That's why kita gantikan nilai frictional force itu ke dalam F. F itu ialah centripetal force, betul? Tapi kita ambil nilai frictional force. Sebab tadi kita dah belajar. Kalau dia bergerak memutar, dia punya frictional force adalah dia punya centripetal force. Okay, lepas tu Ezra. M itu apa Ezra? M dia 1,000. Gantikan. Soalan nak cari linear speed which is V. Cepat sikit Ezra. Keluar masuk. Si Nurin Alia ni.
Ezwa, apa masalah kau? Cepat sikit tulis. Sama dengan? Okey. Lepas tu, apa pula kuasa 2 1000 tu? Apa Ezra? Salin formula je pun bukan susah sangat. V kuasa 2 over R kan? R tu berapa? Paten kadra dia. Paten kadra. Paten kadra. Paten kadra. Saya sakit hati betul lah panggil tak menyaut ni. Ha? Kau duduk dalam kelas tapi kau pergi mana? Fatin Kaisha. Ada teacher. Okey. Apa dia R? R dia 50. Yes, 50 meter. Mana si Ezwa ni? Okey, thank you Fatin. Bisa. Teacher saya tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh tulis kat sini. Sebab apa? Saya tak tahu tapi iPad saya memang dah lama macam ni. Dia nanti tiba-tiba tak boleh tulis kat skrin. Selalu macam ni? Selalu macam ni? Most of the time macam ni. Okey. So, masalah-masalah ni dah nak dekat berbulan-bulan kita belajar guna PDPR ni. Kalau you tak boleh nak settle masalah you punya problem dengan iPad lah, mak nenek segala problem ni, salah siapa? Salah cikgu ke? Cikgu ke kena tanya seorang nak tahu apa masalah kau? Cikgu ke yang nak kena settlekan masalah kau? Kalau dah tahu ada problem, selesaikanlah. Kan menyusahkan macam ni nak belajar. Dah lah belajar online. Dengan problem iPad lah segala mak nenek masalah kau tu. Usahakanlah untuk selesai. Jadi, bila ada problem tak payah belajar lah maksudnya ya, Izwa? Izwa. Saya tanya ni. Ada masalah macam ni maksudnya tak payah belajar lah ya? Saya tulis. Kalau tulis tak boleh ke paste macam si Nuha buat tadi? Alright? Bagi alasan banyak sangat. Asmisah ada tak? Ada medium. Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan dekat kelas kek. Tapi madam nama saya nama Ria. Apa pula nama Ria? Sebab Apa sal pula jadi nama Ria? Apa? Sebab tadi masa madam share link saya terkeluar. Lepas tu saya minta Ria link. Lepas tu dia share link. Lepas tu nama Ria. You keluar balik daripada situ, you ambil link baru saya bagi dekat dalam grup. Dekat dalam dekat dalam meeting. Macam-macam masalah. Karut betul you all ni. Masuk sekarang. Dapat tak? Asmisah, dapat tak? Dapat. Sekejap. Ni lah antara punca-puncanya ni. Ambil mudah semua perkara. Ambil mudah masa belajar.
Cepat sikit. Asmisa. Susah sangat ke nak klik link tu. Ha. Dah masuk belum kelas sikit? Dah, tapi kena buat barulah. Saya nak you masuk ke example 7 je terus. Dia sebab apa tau dia jadi baru? Sebab you letak nama lain. Kalau you masuk tu guna nama Asmisah contohnya. Bila kali kedua you masuk, you guna nama Siti Nur pula. Memang dia jadi slide lain lah. Jadi baru. Okay, tak apa. Yang lain tu nanti you buat sendiri. Saya nak tunjuk example 7. Buang masa betul lambat. Cepat sikit. You raise hand dekat kelas sikit. Sorry ya yang lain. Ada beberapa orang ni saya perlu fokuskan dia. Belajar sambil lewa ni. Efek kawan-kawan yang lain yang nak belajar ni. Okay. Izwa, kau salin jawapan kau ambil gambar, kau tampal. Dengar tak Izwa? Dengar, madam. Buat sekarang. Okay, example 7. Asmisa. Madam. Sorry yang lain kalau you all dah siap, you boleh tengok yang slide yang seterusnya. Teacher tak present. Okay. Sekejap. Sampai dah tak present aku ni. Sementara tu Asmisa, you buat dulu. Salin formula tu, gantikan nilai semua. Saya nak you selesaikan example 7. Berapa? Okay, betul ke yang lain? 18 meter per second? Dapat? Dapat. Alright. So, tolong tanda right untuk jawapan yang betul. Alright. Thank you. Asmisa. Okay. So, lepas ni kita ada apa? Page seterusnya. Okay. Example 8. Nurul Inshira. Saya teacher. Okay. Tolong angkat tangan dekat dalam kelas sikit. Saya nak pergi kat you punya slide. Alright. Okay. So, example 8 tolong baca Inshira. A bucket is tied to a string and spun in a horizontal circle with speed 20 meter per second. Per second produce a tension 450 in the string. Calculate the tension in the string. Sekejap. 450 tu tertinggal Newton So, 450 Newton actually. Alright. Calculate. Calculate the tension in the string when the speed of bucket is 30 meter per second. Okay, so dia nak tahu nilai tension. So, tension tu ialah nilai apa? Inshira. V teacher. Dia nak tahu nilai apa? Sekarang V ni, apa pula? Apa? Apa dia Inshira? V dia teacher. V? Tension unit dia apa? Newton kan? So, dia nak tahu nilai F. Sekarang ada dua situasi. Okay, bucket tu objek yang sama. Dia ikat pada string yang sama.
Okay, dia buat speed 20 meter per second. So, F dia dapat sekarang 450 Newton. Sekarang dia tukar pula situasi dia. Kalau speed dia jadi 30 meter per second. So, kita kena buat perkadaran ni sebab objek yang sama. Cuma dia ubah daripada 20 meter per second jadi 30 meter per second. Kalau 20 meter per second, dia dapat 450 Newton. Kalau untuk 30 meter per second, dia dapat berapa Newton F dia? So, tuliskan formula dulu. Okey, sekarang ni jisim objek ni sama tak? Untuk dua-dua keadaan. Insyirah. Untuk kes 20 meter per second dan untuk kes 30 meter per second. Dia menggunakan objek yang sama tak? Sama. Objek yang sama kan? Jadi, okey, sekarang ini situasi dia, formula dia ni F equal to mv square over R untuk situasi pertama sama dengan mv square over R untuk situasi kedua. Faham tak? Situasi pertama 20 meter per second. Situasi kedua 30 meter per second. Jadi, kalau you buat persamaan mv square over R sama dengan mv square over R untuk situasi kedua, M tu kita boleh cancel off tak? Boleh, teacher. R boleh kita cancel off tak? R. R dia tak. R dia sama. R dia boleh, teacher. R dia boleh. Cuma yang dia ubah adalah V dia. Jadi sekarang formula dia jadi apa? mv square over R equals to MA. So nanti jadi V square over R equals to A. F sama dengan V square R. Betul. Okay, sekarang ni, Insyirah, saya nak you tuliskan formula ni. MV squared over R sama dengan MV squared over R. MV squared over R dalam kurungan A. A kecil lah. A lah. A maksudnya situasi pertama sama dengan MV squared over R untuk B. Okey, situ buat kurungan. Bukan. Kurungan besar. MV squared over R tu kurungkan, letak A. Dia macam ni. Okey, A tu bukan kita darab A tu maksudnya situasi A. B tu ialah situasi B. Okey, sekarang cancel off. Yang sama dalam situasi ni semua cancel. Betul? Okey, so V squared R pun sama, cancel. Okey, so V squared untuk situasi A, V squared untuk situasi B. Okey, sekarang ni F sama kan? F tak sama dengan F yang tu. Okey, sekarang tulis formula F. F A sama F A. Okay. F A over F B sama dengan V squared A over V squared B. Tak ada. F A over F B. Kita buat perkadaran. Okay, sama dengan V squared untuk A over V squared untuk R. V squared untuk B. Faham tak semua orang ni? Faham. Jadi untuk FA berapa tadi? 450 kan? Alright. So FA tadi berapa nilai dia, Insyirah?
450 Newton. Yes. So 450 over FB yang you nak cari. Okay, V squared untuk situasi A berapa? 20 meter per second kan? Kuasa 2. Kuasa 2. Unit tak payah. Nanti pening kepala. Unit tak payah. Meter per second tu tak payah. Padam. Okay, kuasa 2 over 30 squared. N apa benda pula tu? N tu Insyirah. Satu kan teacher. Okay. Alright. So tolong kira semua orang dapat berapa FV dia? 675. Yes. Okay, tuliskan FV sama dengan ya ke 675? Bukan 1012.5? 1012. Macam salah je tu. Je salah. 1012.5. Cuba Insyirah kira. Newton. Okay, yang lain tolong sebab. Betul tak jawapan ni? Betul. Okay, alright. Okay, faham perkadaran ni? Faham ke? Teacher. Ya, saya. Saya tak faham. Alright, so sekarang ni, perkadaran ni, kita ambil dua situasi. Kita cancel M, kita cancel R sebab objek dia sama. Dia memutar ni. Okay, objek dia sama. Jarak dia ni juga sama. R. So, jisim dia sama. So, dua-dua situasi ni, kita boleh cancel offkan M dengan R dia. Tu sebab tu kita cancelkan tu. Jadi, kita dapat situasi A, V kuasa 2 dan situasi B, V kuasa 2. Dalam masa yang sama, ini adalah formula F. Faham tak? Jadi, formula F ini, kita buat perkadaran lah. FA dengan FB. So, V kuasa 2 untuk A sama dengan V kuasa 2 untuk B. Jadi, kita buat perkadaran F1 FA over FB sama dengan V squared A bahagikan dengan V squared B. Dia buat perkadaran. Macam kita buat formula gas law tu. Kalau pressure law kan P1 over T1 kan? Ingat tak? Pressure law. P1 over T1 sama dengan P2 over T2. Ingat tak? Ingat. Sebab situasi dia tu berbeza. So kita jadikan dia bendanya sama. Cuma dia ubah. Katalah pressure 1 lain. Pressure 2 dia jadikan pressure lain. So kita nak tahu berapa temperature dia. So kita jadikanlah dia perkadaran. So P1 over T1 sama dengan situasi kedua P2 over T2. Faham tak? Sama dengan situasi ni. Faham ke hidup? So kita akan jadi macam ni lah. F V squared kan? Untuk A adalah sama dengan F over V squared untuk B. Faham tak? Faham je. Ada lagi soalan lain nak tanya? Teacher, saya guna cara lain tapi dapat juga. Ya, cara apa kau pakai? Saya buat, saya resign lah teacher. Apa dia? Okey, resign. Okey, boleh? Afrina Okay, so ni apa? Terangkan sikit Afrina. Kan dia kata tension tu sama dengan force dia kan. So saya buatlah 450 sama dengan V. Teacher dah tak present.
Kejap. Dia terputus sendiri. Alright. Mana Afrina? Je. Okay. 450 Newton. 450 Newton kan sama dengan dia punya centripetal force kan. So gantikanlah F tu sama dengan 450. Lepas tu equals to mv squared over R. Okay, V squared tu kan 20 squared sama dengan 400 M over R. Lepas tu untuk dapat yang 30 meter per second punya force tu, saya dapatkan sebutan R dia menjadikan macam tu 8 over 9 sama 8 over 9 M. Sebab boleh ni dapat guna yang mana ni? daripada 8 over 9 dapat yang mana? R tu daripada 450 equals to 400 M over R. R tu jadikan sebagai sebutan dia. So 400 M over 450 sama dengan 8 over 9 M. Jadikan sebutan. Macam mana macam tu? Zulaika, kau faham ke? Tak. Teacher saya faham. Madam saya pun buat macam tu juga. Kenapa 8 per 9 Sebab R dia R dia sama. Ya, R dia sama. Okay, saya faham. So R dia sama, so that you ambil R ni sama dengan 400 divide by 450 ya. You cancel off dapat 8 per 9 kan? Boleh juga. Boleh juga. So you gantikan saja 8 per 9. Lepas tu M tu cancel off kan? Yang ni cancel off kan? Ni dengan ni. Oh, jap. Yeah. Okay, so ni cancel off. So you akan dapat nilai F dia 1012.5 Newton. Boleh juga? Okay. So macam yang tadi saya terangkan, kita cancel off nilai M dengan R. Jadi yang berubah hanyalah F dengan dia punya V. You faham tak? Jadi kita buat perkadaran lah. So formula baru dia sekarang, dia dah jadi F sama dengan V squared. Kan? Itu formula yang baru dia. Jadi so kita akan jadikan dia, bila kita nak buat perkadaran, maka kita akan ambil F perkan dengan F situasi kedua. Sama dengan V squared perkan dengan V squared situasi kedua. Itu yang kita dapat tu. Faham tak? Faham. Okay, so dua-dua kaedah boleh pakai. Alright, Afrina, thank you very much. So jelas semua orang? So jawapan dia ialah 1012.5 Newton. Okay, ada lagi soalan nak tanya? Yuhu. Fazliana, ada apa-apa nak tanya? Tak ada, teacher. Okay, settle ya. Baik, kita masuk balik ke kita punya meet untuk Kepler's. Alright, saya bergerak balik semula masuk ke ni. You all keluarkan, nanti kita masuk balik ke kelas kit selepas ni. Okay, so settle ya untuk centripetal force. Asmisah, ada apa-apa nak tanya lagi? Asmisah, boleh ya? Okay, so kalau untuk cari nilai mass, determination of mass of Earth and Sun by using dua formula. Satu, kita pakai Newton Universal Law dengan gravitational centripetal force. Okay, so yang ini, kalau you perasan, jisim untuk matahari dan jisim untuk bumi biasanya telah diberi dalam soalan. Betul tak? You perasan tak? So untuk yang ini, dia cuma nak terangkan macam mana nilai mass bulan bumi dengan matahari tu dia diperolehi. So dia dapati daripada dua formula ini, dia gabungkan. Okay, apa formula untuk Newton Universal Law? Kita dapat apa?
apa tu G darab M1, M2 over R. Saya pun tak ingat apa formula dia. Ni. Over R square. Ni. Ni kan formula ni kan. Betul tak? Betul. Ini first law kan? First law pula. Universal law kan? Okey, yang ini adalah centripetal. Betul? Betul. Jadi dia gabungkan. So, untuk universal law tu, G ialah perkali graviti, M itu ialah mass bumi, dia dua objek yang terlibat ni lah bumi dengan moon. Moon ke? Yes. Dia ambil objek dia dua So objek situasi dia ialah gambar yang ni lah. Moon dengan bumi. Jadi objek dia adalah moon dan objek dia adalah bumi. So untuk gravitation universal law tu dia akan ambil G M bumi, G M matahari. Matahari pula, bulan. So overkan dengan R. Lepas tu untuk centripetal force dia adalah objek yang mengelilingi benda tu. So objeknya adalah moon. Jadi dia samakan. Bila dia samakan, dia punya moon tu yang akan cancel. Betul tak? Betul tak? Betul. Moon tu kita akan cancelkan dia. Sebab dia sama. Ni kita cancel, ni kita cancel. Okay? Jadi R dia sama kan? R ni gravity ni kita cancel satu. Cancel satu, so di sini tinggal R. Betul? Betul tak? Jadi bila kita tukarkan formula, G kita nak ME sebagai perkara rumus. So G kita akan pindahkan dia jadi kat bawah. Betul? R kita akan pindahkan dia naik atas. Betul tak? Jadilah ME sama dengan V square over R. V square R over G. Faham tak ni? Faham. Ni nak dapatkan mass untuk bumi. Jadi daripada sini kita dapat formula ME V square R over G kan? Okay, lepas tu ni. Tadi mana ni? V dia pula, velocity dia pula adalah jarak bahagi masa. So jarak bahagi masa adalah total jarak mengelilingi. Dia kan bumi. Ini bulan. Betul tak? Jadi kita nak tahu berapa halaju ialah jarak bahagi masa. V kan jarak bahagi masa daripada formula ni tadi. Yang kita dapat ni. Kan V squared R over G kan. So V ni kita nak dapat daripada mana? V ini adalah halaju bulan mengelilingi bumi. So halaju bulan tu kita nak kira macam mana? Kita ambil jarak bahagi masa. So jarak bahagi masa. Ni. So jarak, macam mana kita nak kira jarak? Sebab dia dalam bentuk bulatan. So formula jarak lengkap bulatan dia ni adalah 2 pi R. Betul tak untuk bulatan? Betul. Betul kan? Okey. Manakala masa bulan untuk mengelilingi bumi adalah dia guna dalam unit bulan rasanya ni. So dia gantilah situ. So bila dia masukkan dekat sini T kan. T tu jadi period lah masa bulan mengelilingi bumi. Okay, so dia gantikan saja dalam formula ni. Kan ni tadi asalnya V squared, betul tak? So dia dah ganti kat sini. Okay, bahagikan G. Jadi bila kita kuasa 2 kan, kita dapatlah 4 pi squared R cube over GT. Okay, so R adalah orbital radius of moon around earth. Yang itu jarak dia daripada radius bumi ke radius bulan. So kita dapat nilai ni. Lepas tu period of the moon circle the earth 27.3 hari. So kita gantikan saja, masukkan dalam formula ni, dapatlah mass earth. Berapa mass earth? Berapa mass earth? Ya, tengok balik. Tu. Mass earth 5.97 kali 10 kuasa 24 kilogram. So you akan dapat baliklah nilai ni. 5.97 kali 10 kuasa 24. 5.97 kuasa 24. Dia dapat daripada sinilah formula ni. Faham tak? Formula 4 pi squared R cube over G darab T. Dapat tak? So kita akan dapat formula ni lah yang dapat nilai mass of earth tadi yang 5.97 kali 10 kuasa 24 kilogram tu. Faham? Faham. Okay, so ini cuma nak terangkan macam mana dia dapat jisim bumi tu.
Takkan dia nak pergi timbang bumi. Siapa manusia yang boleh menimbang bumi? Kalau berat buku, kita bolehlah timbang guna penimbang. Betul tak? Tapi kalau bumi punya berat, bumi punya jisim, macam mana kita nak timbang? Jadi, saintis dia gunakan formula matematik ni untuk estimate the mass of the earth tu. Faham tak? Kalau tak, macam mana boleh dapat nilai 5.97 kali 10 kuasa 24 kg tu? Dari mana dapatnya nilai tu? Sedangkan kita manusia mana boleh timbang berat bumi? Macam mana nak timbang jisim bumi tu? Tak boleh kan? Jadi by calculation, estimate dia kita dapat. So inilah cara bagaimana kita menentukan jisim bumi. So kalau untuk menentukan jisim matahari pula macam mana? Sama tak kaedah dia? Zulaika? Sama. Sama kaedah dia, cuma sekarang objek yang terlibat adalah bumi dan matahari. Jadi formula graviti tadi kita tukarlah matahari dengan bumi. Jadi centripetal force ialah objek yang mengelilingi dia. Jadi jadilah dia jisim bumi. So cancel off, dapat balik formula yang ni, masuk balik formula yang ni. So T ni siapa? T itu ialah masa kan? Masa siapa? Masa bumi mengelilingi matahari. Yes, masa bumi mengelilingi matahari ialah 365 hari. Betul ni? Betul tak? Betul. Jadi kita gantikan sahajalah menggunakan formula ini. Maka kita dapatlah jisim matahari. Okey, berapa jisim matahari? Sekejap saya tengok. Tak ingat berapa jisim matahari. Siapa jumpa jisim matahari? Earth. Ni sun. Berapa jisim matahari tu? Berapa jisim matahari tu? 2 darab 10 power 30. 2 times 10 to 30 kilogram, betul? 2 times 10 to the power of 30 kilogram. So kita dapatlah itulah jisim matahari. Tapi itu adakah betul-betul nilai dia sama? Kita pun tak tahu. Sebab siapa yang tahu jisim matahari berapa? Siapa yang nak pergi timbang kan? Jadi estimation dia ialah yang itulah. 2.7, berapa? 2 point berapa tadi? 2 times 10. 2 times 10. To the power of 10 30. power of 30. 2 times 10 to the power of 30 kg. So kita dapatlah jisim matahari menggunakan pengiraan daripada formula ni. Faham? Boleh? Yang tadi tu velocity kan? So velocity ini adalah formula dia ialah distance over time. Jadi macam mana nak tahu distance bumi mengelilingi matahari? Dia dalam bentuk bulatan. Jadi kita akan kira total bulatan ni lah. Berapa total dia. Total jarak ni. Kan? Jadi kita gunakan formula 2 pi r. Kan bulatan you dah belajar? Kalau luas pi r squared, betul tak? Kalau luas bulatan kita kira pi r squared, betul tak? You belajar tak circle? Betul. Matematik? Belajar. Jadi kalau nak kira ukur lilitan dia 2 pi r, betul? So 2 pi r. So itu kita cover sebagai distance. Untuk masa ialah berapa lama bumi mengelilingi matahari tu. So kita dapat 365 hari. So kita gantikan sajalah dalam formula ni. Radius dia adalah daripada pusat matahari ke pusat bumi. So 1.5 kali 10 kuasa 8 kilometer. So gantikan, kita akan dapat nilai ni. 2 times 10 to the power of 30 kilogram. Okay ya? Faham ya? Faham? Faham. Okay, baik. So kita bergerak kepada Kepler's. Ni dah. Oh salah. Saya kena keluar dulu ambil yang lain punya. Sekejap. Okay. Saya kena keluar untuk Kepler's. Okay. So settle dah untuk tutorial 1 tu ya. So saya harap you all boleh buat. Saya dah masukkan tutorial tu dekat dalam GC. So you boleh tengoklah. Okay, so yang ini ialah lesson yang kedua, Kepler's Law. So Kepler's ni ialah nama saintis ya. So dia ada 3 hukum. Kepler's Law pertama, Kepler's Law kedua
Kepler's law yang ketiga. So kita tengok apa first law dia. Okay, so first law dia kata all planet move about the sun. Okay, so semua planet yang mengelilingi matahari. So matahari itu adalah one of the foci. So sebagai satu titik fokus dekat dalam tu. So maksudnya planet-planet ni dia mengelilingi matahari ini dalam bentuk elips. So elips tahu tak apa maksud elips? Macam lonjong, bukan bulat betul. Ya, dia sebenarnya macam berbentuk telur. Bujur seperti telur. Tapi kita untuk mudahkan cerita kita akan kira dia dalam bentuk bulatan lah. Sebab tadi tu tengoklah tadi macam mana kita nak kira jisim matahari tadi tu, kita kira dia dalam bentuk bulatan kan. Kita gunakan formula tadi, lilitan tu ialah lilitan bulatan. Tapi sebenarnya dia adalah berbentuk lonjong. Dia memutar tu adalah berbentuk lonjong. Jadi itu hukum yang pertama. Apa yang Kepler kata, semua planet ni dia adalah melalui laluan berbentuk elips. Okay? Dan dekat tengah-tengah elips ni, dia bukan tengah-tengah sangat lah. Dia ada dua titik fokus. So matahari adalah salah satu daripada titik fokus dia. Okay? Manakala untuk foci yang kedua ini empty, kosong. Kita tak tahu apa. Right? Tu yang first law kata. All planet move about the sun is elliptical orbit dalam bentuk elips. Having the sun as one of the foci. Itu hukum dia yang pertama. Okey, ada soalan tak untuk hukum pertama ni? Boleh faham? Faham. Okey, boleh faham ya? Alright. Okey, so dia ada dua axis. So axis yang pertama kita panggil major. So major ini adalah kedudukan yang ini. Ini ialah major. Di mana foci-foci dia, okay, matahari kat sini kan. Yang empty foci tu kat sini. So major foci. So nilai radius dia ialah R. Manakala minor axis yang ini. Okay, radius dia kita letak sebagai R. So the distance between the foci and the center of the ellipse is given by, ini formula dia. Ni tak payah tahu pun tak apa kot. Ni sekadar pengetahuan saja. Okay, so kalau you tengok, tadi saya tulis kat sini, ni sekejap. Tu jarak dia. So kita nak tahu H, jarak H tu. Okay, kita ambil formula R squared over minus R kecil. Kuasa 2 puncakan. Itu untuk dapatkan nilai H dia lah. Nak tahu distance between the foci and the center of the ellipse. Center of the ellipse kat tengah-tengah ni. Okay? Baik. So second law. Second law of the Kepler, dia kata a line between the sun and the planet sweep equal areas in equal time. Thus, the speed of the planet increases as it nears the sun and decreases as it recedes from the sun. Okay, bila dia makin jauh, dia makin perlahan. Okay, apa maksud dia? The line between sun and the planet sweep equal areas in equal time. Okay, katalah ini matahari. Okay, ini adalah planet. Okay, so planet ni dia berpusing mengelilingi matahari. Katalah planet ni dia nak pergi dari titik V ke titik U. Dia akan makan masa, ada masa T dia kan. Okay, so kita kira jarak dia. Daripada U ke V ni, jarak dia cover ke matahari. Ini. Itu yang dia kata sweep equal areas. So ini kita dapat area dia. Ini kita dapat masa dia. A ni sama dengan nilai A kalau planet tu dari R pergi ke T. Ini T dia dan kita kira jarak matahari ni. Area dia. Ni area dia. So area yang ini sama dengan area yang ini. Masa yang ini adalah sama dengan masa yang ini. Faham tak? Sweep equal areas in equal time. Faham tak? Faham. Okay. Dia sama. So area dia sama. Area yang dia cover daripada R ke T dengan U ke V adalah sama. Masa dia juga adalah sama. Itu yang second law kata.
A line between the sun and the planet sweep equal areas in equal time. Tetapi dia punya kelajuan adalah berbeza. So kelajuan daripada yang ini, okey. Sekejap kelajuan bumi yang lalu RT dengan kelajuan bumi yang memusing melalui UV, siapa yang lebih laju? UV. RT. Sebab dia dekat dengan matahari. Faham tak? Thus, the speed of the planet increases as it nears the sun. Kalau dia dekat, maksudnya ni jarak dia dekat je kan? Dengan ni, dengan radius ni. So, dia lebih laju. Berbanding UV ni, jarak kat sini ni jauh. Nampak tak? Dengan matahari dia jauh. Jadi, velocity decreases as it recedes from the sun. Okay, faham tak untuk second law? Faham. Faham Okay, very good. Okay, untuk third law. Okay, third law kata the square of the period of a planet orbit is directly to the cube of the radius of the orbit. Maksud dia square kuasa 2 radius. Kuasa 2 radius ni, katalah ni jarak dia R. Okay, untuk hukum yang ketiga, dia kata kuasa 2. Faham tak? Radius daripada center planet ke center matahari tu. Itu ialah radius. Radius kuasa 2 dia adalah berkadar langsung dengan period planet ni mengelilingi matahari kuasa 3. Faham tak maksudnya? Yuhu! Apa teacher ulang balik boleh? Teacher tak faham. Kan kita ada radius antara planet dengan matahari ni kan? So nilai radius dia R, betul tak? Betul tak? Radius jejari planet ni memutar matahari ni dia R. So R kuasa 2. Berkadar langsung, ini capital third law cakap. Berkadar langsung dengan, planet ni dia akan memusing lengkap mengelilingi matahari dengan masa T. Betul tak? Macam kita belajar bumi mengelilingi matahari 365 hari. Betul tak? Teacher? So planet ni, ya saya. Dia kata kat sini cube of radius. Maksudnya R dia cube. Alamak, saya terbalik. Sorry. Saya terbalik. T ni yang kuasa 2. Salah. Sorry. Allahu Akbar. T ni yang kuasa 2. Salah pula. Sorry T ni yang kuasa 2. Perkan dengan radius. Okay, thank you. R kuasa 3. So, dia maksudkan ni tadi, planet ni mengelilingi matahari, period dia tu kita kuasa 2 kan. Kalau planet ni adalah bumi, so T kuasa 2 tu berapa? 365 hari point 3 kan? Kuasa 2. Betul tak? Faham tak? Betul. Okay? Berkadar langsung. Ya, saya. T tu kita kira hari dia, bukan kira jam. Kita ikut hari sebab dia besar kan. Jadi nilai kalau kita kira hari tukar kepada jam lagi kecil. Kalau jam nak tukar kepada second lagi kecil. Jadi berjuta-juta pula. Berbilion-bilion. Jadi biasa kita ambil hari. Okay? So R ialah radius dia kuasa 3. Jadi Kepler's law kata the square of the period of planet orbit directly proportional to the cube of the radius of the orbit. Itu yang Kepler third law kata. Okay? Faham tak? Boleh? Boleh, faham. Okay. So dia ada formula lah. Sebab dia dah ada hubungan T squared directly proportional to R cube. Jadi dia kata nak dapatkan formula tu, dia datang daripada sini lah. Daripada formula gravity tadi tu kan. So dia gantikan nilai. Yang tadi kita nak cari nilai mass of sun kan. So yang ini dia cari nilai T. So kita dapatlah T ni kuasakan sama dengan R cube. So K ni ialah nilai ni. Constant dia.
Okay, so ni you boleh tengok lah, tak payah pening-pening kepala. You ingat je lah formula yang ni. Directly proportional ni Okay, so ini dia punya macam mana dia dapat lah formula T squared. Sama dengan KR cube ni. Okay, datang daripada formula gravity sama dengan F centripetal ni. Sama je. Cuma bezanya ialah kita keluarkan nilai T squared dia. Nah ni you boleh tengok sendiri ni. Senang je ni. Tak ada apa-apa pun. Okay boleh So settle. Ini adalah solution. Contoh untuk penyelesaian dia. Jadi saya nak you all masuk balik kelas KIK tadi untuk settlekan example 1 dan example 2. Lepas tu kita dah boleh dismiss. Ni saya masukkan sekali lagi. Okay. Alright, boleh bergerak ke kelas KIK untuk tengok. Okay, ni first law. Ni kena nyatakan dululah. First law, second law. Third law. So saya rasa first law, second law, third law ni you boleh tulis kemudian Okay, kemudian kita tengok terus kepada example. Example 1. Okay, Afrida tolong bacakan soalan ni. Yes, teacher. The period of the moon orbits the earth is 27.3 days and radius of the moon orbit is 3.84 times 10 to the power of 8 meter. Calculate the period of a satellite orbiting at an altitude 1.5 times 10 to the power of 6 meter above Earth's surface. Radius of Earth 6.4 times 10 to the power of 6 meter. Okay, you ada idea? Dia nak cari apa? Calculate the period kan? So sekarang ni situasinya ialah bumi mengelilingi matahari. Betul? So dia bagi situasi pertama, period bumi adalah 27.3 hari. So maksudnya bulan mengelilingi matahari selama 27.3 hari. So dia dah bagi radius. Okay. Calculate the period of the satellite orbiting an altitude 1.5 times 10 to the power of 6 meter above the earth surface. So dia bagi situasi yang kedua. So macam mana kita nak guna? Kita buat perkadaran juga kan? Betul tak? Cuma dia ganti. Betul. Dia ganti satellite tu dia dah bagi ketinggian dia 1.5. Jadi radius bumi adalah 3.84 kali 10 kuasa 8 kan? Jadi you kena tambahkan dengan 1.5 kali 10 kuasa 6 untuk situasi yang kedua. Okay, so dia nak tahu period dia. Faham tak? So sekarang kita nak buat macam mana? So kita akan compare T untuk situasi pertama perkan dengan T untuk situasi kedua. Samakan dengan radius untuk situasi pertama perkan dengan radius untuk situasi kedua. Faham tak maksud saya? Okey, sekarang ni Afrina, tuliskan T1 dia berapa? Period dia? T1 dia mesti kalau Kepler's law, dia kata dia cakap apa tadi? Sorry. T squared kan? Betul? Berkadar langsung dengan R cube kan? Betul tak? Betul. Okey, kan? Jadi formula dia akan jadi T squared over R squared. Sama dengan constant, betul? Betul tak? Constant. So constant ni adalah R cube, sorry. R cube kan teacher? R cube. Jadi constant ni adalah situasi kedua. Jadi kita akan masukkan T squared situasi pertama per R cube situasi kedua sama dengan T squared situasi kedua R cube situasi kedua. Okey, jadi Afrina tolong tuliskan dulu. T squared untuk situasi pertama adalah berapa? 27.3 kuasa 2 kan? Betul tak? Afrina, you tulis kat mana? Tak nampak. Sekejap teacher, baru nak tulis. So, T squared per R cube, you tutup kurungan, tulis situasi A. Okay, T squared over R cube. Okay, tutup kurungan, tulis itu A.
situasi pertama lah. Tutup kurungan. Buka kurungan. Sini. A. Okey, sama dengan B. Yes. Okey, gantikan nilai. .84 times 10 to the power of 8 kuasa 3 kan? Okey. Sama dengan. Okey, T2 kita tak tahu betul? T2 yang dia suruh cari kan? Betul tak? Girls. T2 yang dia suruh cari. Betul. So T2 kita tak tahu berapa. Okey. So R cube. Okey, bila R cube dia ada altitude kan? Jadi 1.5 times 10 to the power of 6 kena tambah dengan radius dia. Okey, tambah 6.4 times 10 to the power of 6 kuasa 3. Okey, tutup kurungan kuasa 3. Yes. Okey, tolong kirakan berapa T squared tu? Berapa dapat nilai T dia? Itulah cara untuk selesaikan dia. Atau you tulis T terus buat punca kuasa. Kira. Dia banyak sikit lah nak mengira-mengira ni kan. 0.3 squared over 3.84. Eksponen berapa tu? 3.84 times 10 to the power of 8 Betul lah Afrina? 8 Yes, teacher. Okay, 8. So dah dapat berapa? Okey, kejap. Kita tengok kejap. Yang ini tadi kita bagi dalam hari kan? So that nanti period dia kita akan dapat dalam hari juga. So dapat berapa hari? 0.0806. Yang lain dapat tak? So ni itu ialah T kan? Bukan T squared kan? Tulis 0.081. Ataupun 0.0806 days. Betul? Betul. So kalau kita tukar kepada jam, kita nak tengok. So apa kita buat? Hari nak tukar kepada jam, kena darab ke bahagi 24? Hari nak tukar kepada jam. Darab. 24 kan? Ya. So kita akan dapat berapa hari tu? Berapa jam? 1.93. Yes. Tolong tuliskan Afrina 1.93. Afrina 1.93 hours. 1.93 hours. Okay, dapat semua orang? Dapat. Dapat. Okay. So dua-dua jawapan kita boleh terima lah.
Okay, 0.086 days ni kita macam susah sikit nak tengok berapa hari sebenarnya kan. Jadi kita boleh tukarkan dia kepada jam. Baru kita nampak sebenarnya 1.93 jam sahaja. Okay, faham? Faham ya semua orang? Okay, dapat ya? Okay, baik. Soalan yang terakhir. Okay, thank you Afrina. Okay, example 2. Alright, I would like to call siapa? Naura Ahsana. Naura Ahsana. Okay, tolong angkat tangan dekat dalam kelas kit. Okay, bacakan soalan you. Diagram shows two planets M and N with radius of orbit R and 1.5 are respectively orbiting the Sun. The period of the planet M is 84 days. Calculate the period of the satellite N. Okay, so fahamkan soalan ni? Dia kata ada planet M and planet N. Okay, ada dua planet satu planet M, satu planet N. Radius tak sama ya. Planet M radius dia R nak pergi ke matahari. Planet N radius dia 1.5 R untuk pergi ke matahari. So dia bagi period untuk planet M adalah 84 days. So dia nak tahu berapakah period of the satellite N. Okay? So ada idea Nora? Kita gunakan kaedah yang sama macam soalan example 1 tadi. Nora? Okey, tuliskan formulanya tadi. Sama macam soalan yang pertama tadi. Example 1 tadi. So kita akan tuliskan T squared over R cube untuk situasi A sama dengan T squared over R cube untuk situasi yang kedua. Okey, yang lain tolong buat juga jalan kerjanya. R cube. Apa yang B? Nora? Okey. Situasi A sama dengan alright. Okey, gantikan nilai Nora. Okay, T squared 84 84 squared over, itu untuk planet M kan? Oh, patutnya kita tulis A tu kita tulis M lah, Nora. A tu kita tulis M sebab dia dah bagi planet M dengan planet N. A kecil tu you tukarkan kepada M, B kecil tu you tukar kepada N. Yes, good. Okay, baik. Okay, ganti. 84 squared. Okay, R dia ialah R kan? Okay, per R. R besar sebab dia bagi jejari M tu R. R besar. So, R besar cube. Okay, sama dengan. Okay, period yang kedua kita tak tahu So, T squared over. Okay, R dia bagi 1.5 R cube. Okay. R 1.5 R. 1.5 R. Okay. Cube. Okay. Alright. Pindahkan tu ke sebelah dia. Jangan bawa turun bawah. Pindahkan ke sebelah. Susah nak tengok nanti. Alright, very good. Okay, so selesaikan. Jadikan T squared sebagai perkara rumus. T squared yang kita nak cari.
Okay, so 84 squared over R cube darabkan dengan 1.5 R cube. Eighty-four squared. Nora, are you okay, Nora? Nora? Yes, Oh, Nora. Boleh ke tak tu? Tak boleh. bergerak pun you punya slide. Cepat sikit, Nora. Nora, what happened? Dia macam lag sikit teacher. Okay. Yang lain dah kira ke? Faziana dah kira ke? Dah teacher, tapi saya nak tanya. Mm-mm. R yang over R to the power of 3 tu, tak boleh ke kita potong? Boleh? Boleh. So kalau potong, so jadi T squared. T squared equals to 84 squared over 1.5 je lah kan? Betul. Okay. So nanti you setkan dia, you dapat berapa hari? Saya dapat 68.5857 days. Teacher. Macam salah je tu. 1.5 tak payah cube kan? 1.5 Kena. R cube. 1.5 kena kuasa 3. Okay. Macam tu you dapat tak kuasa. 45.7238. Salah juga. Teacher dapat 154.3. Yes, 154.3 days. Kan? Betul. Okay. Mana si Nora ni? Ya Allah. Okey lah, saya tuliskanlah Nora. So, dia tadi apa? 84 squared over R cube times 1.5 R cube. Betul? So, yang ini kita boleh cancel off. Ini T squared. Okay, dapat tak? Jadi, kita dapat 84 cube squared. Okay, darabkan dengan 1.5 cube. Betul? So, kita nak cari T, kita setkan dia. Dapat ke semua orang? Dapat. So kita akan dapat 154.3 days. Okay? Alright, semua orang boleh dapat? Dapat. Alright. Okay, very good. So make sure you all buat ya. So untuk yang state Kepler-Keplers ni, tolong tuliskan juga ya. Third law, second law, first law. Okay, so ni kena completekan. So kita settle dah untuk Kepler. So next week kita tinggal man-made satellite saja. Lepas tu kita boleh masuk wave dah. Alright, so itu saja. Ada apa-apa nak tanya? No, teacher. Okay, Asfisa, ada apa-apa nak tanya Asfisa? Ada, madam. Okay, Izwa, ada apa-apa nak tanya? Kak ni tak. Gina? Tak ada, madam. Raihana Husna? Raihana Husna? Ya, madam. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Sharifah Damia? Sharifah Navid? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada ya? Aimi Syafina? Ya, madam. Aimi Syafina, ada apa-apa nak tanya? Tak ada.
Pada ya. Okay, so saya harap you all semua faham dan kita dah go through example dengan begitu detail. So hopefully you can understand all the lesson for today. Alright. So tolong jawab mana yang tak siap lagi tu. Jawab dekat sini. And then untuk tutorial pun tolong siapkan juga. So kalau tak sempat mungkin you boleh gunakan nanti masa mentoring session untuk kita siapkan lah tutorial-tutorial tu. So kalau you all dah siap tutorial-tutorial tu boleh submit. Jangan simpan je. Submit. Nanti bila saya free saya akan check. Saya akan semak. Bila saya free. Alright. Okay. So kita ada mentoring session. So you boleh rehat dulu. Mungkin you nak start 12.45 ataupun pukul 1. Okay. So you boleh mulakan. You boleh bincang. Okay. Skema jawapan tu dah ada dekat dalam buku-buku soalan tu. So that you boleh tengok dan boleh rujuk di sana lah. So sebab saya ada urusan sikit petang ni. So hopefully kalau ada apa-apa masalah ke apa, you boleh refer pada Sir Kamil. Okay, kalau untuk refer pada saya pun boleh juga. Tapi saya takut saya tak sempat nak jawab on the spot. So tak apa kan? So sebab skema jawapan tu dia dah ada dekat situ. So apa-apa boleh bincang sesama sendirilah untuk dapatkan jawapan. Okay, boleh? Ada apa-apa lagi? Teacher. Alright, yes. Teacher, saya nak tanya. Kalau yang days tu kan tadi kita dapat 0.0806 tu kan, boleh tak tukar jadi standard form? Sorry. Oh, okay. Biasa boleh? Memang boleh? Tak ada masalah? Boleh tukar? Okay, teacher. Okay. Alright. Cuma tadi kita tukarkan dia kepada jam sebab kita tak nampak 0.008 days tu berapa sebenarnya kan. That's why kita tukar kepada jam. Baru kita nampak 1.93 jam. Kan kita boleh nampak 1.93 jam. Tak sampai 2 jam pun. Itu sebab dia kita tukar tadi kepada jam. Tapi kalau nak jawab dalam days pun tak ada masalah. Tukar sajalah ke dalam standard form. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. So jangan lupa ya masuk mentoring session. Mentoring session itu is the key for your success. So jangan tuang, jangan ponteng, jangan curi tulang. Alright? Okay girls. See you. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Mana pertanyaan nanti?